Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Tanak lemang jangan diketuk-ketuk, lemang mentah dijadikan hidangan. Dunia dikejar sehari suntuk, tuntutan ilmu ditangguh jangan. Apa khabar keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Mungkin ada yang menonton luar dari Malaysia dan mungkin juga ada yang menonton di dalam Malaysia. Mungkin ada yang dari timur, mungkin ada yang dari utara dan mungkin ada yang dari selatan. Apapun, terima kasih atas kesetiaan. Dan terima kasih kepada anda yang sudi melakukan 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa dan yang ketiga sebar, kerana telah menambahkan pahala ke dalam akaun akhirat anda dan menaikkan darjat anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sebut tentang darjat, hari ini kita nak bicarakan tentang darjat. Tapi adakah darjat kebesaran ataupun darjat yang apa sebenarnya yang ingin kita bincangkan? Sebab itu, kita jemput seorang ahli panel untuk bersama dengan kita bagi menjawab segala kekusutan di minda kita, iaitu Ustaz Da'i Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Hakim, insya-Allah? Alhamdulillah sihat. Ustaz, alhamdulillah. Sihat, saya sihat, dah mula dengan pantun boleh? Boleh Ustaz. Silakan. Pergi ke pasar terjumpa nyonya. Apa khabar semuanya? Masya-Allah, tabarakallah. Dua rangkap saja ya. Dua rangkap cukup permulaan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Fuad yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang kemusykilan, boleh saja buat panggilan ke 1800 881677. Da'i, kalau akak nak call boleh ke? Boleh. Kalau nak tanya dekat Facebook pun boleh ke? Boleh. Di manakah boleh saya bertanya? Iaitu di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan persoalan berkenaan tiada perbezaan darjat. Baik, tanpa buang masa, kita nak dengarkan dahulu mukaddimah dari guru kita, iaitu tiada perbezaan darjat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Al-Muhtaram Al-Alim Ulama fi baladina Malaysia, Sahibul Fadilah Al-Ustaz wal-Ustazah wa kullukum jama'ah ayyuhal mustami'un al-kiram, barakallahu fikum wa ahsanullahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemankan saya pada pagi ini sahabat karib kami, iaitu Da'i Hakim, yang mudah-mudahan sentiasa bahagia insya-Allah dan berada dalam keadaan redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya raikan kepada semua para penonton setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, daripada mana pun anda bersama dengan kami, sama ada melalui Facebook ataupun anda di hadapan kaca TV ini, Ustaz doakan mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang bahagia bersama dengan keluarga yang tersayang insya-Allah, ataupun yang dalam perjalanan menuju ke tempat pekerjaan terus bekerja untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama sekali, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merujuk kepada karangan kitab Al-Imam, perbahasan yang besar terhadap kita ini bawa masuk terhadap al-hadis Tsalitsah Asyar, iaitu hadis yang ke-13, membicarakan riwayat yang turun daripada An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, khadimir Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dalam sebahagian kitab hadis, mereka meletakkan kepada kita, para penonton sekalian, Anas bin Malik Al-Ansari, kerana merujuk kepada Anas bin Malik ni adalah orang yang datangnya daripada Madinatul Munawwarah. Dan ketika mana Nabi SAW itu datang ke Madinah, waktu itu semua orang memberikan hadiah kepada Rasulullah. Ada bagi unta, ada yang tawarkan tanah, bahkan ada juga yang menawarkan pelbagai harta benda kepada Rasulullah sebagai golongan muhajirin untuk duduk berada di Madinah Al-Munawwarah. Tapi Masya Allah tabarakallah, mak Anas bin Malik ni dia kata, aku tak ada apa-apa wahai Rasulullah. Jadi apa yang aku ada pada saat ketika ini adalah aku nak
nak berikan kepada engkau anakku untuk berhikmat. Oleh kerana itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini juga masya-Allah tabarakallah, dalam karangan Syekh Mustafa Bugha dinyatakan kepada kita oleh kerana dia ni banyak berhikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Anas ibn Malik berjaya meriwayatkan lebih daripada 2286 hadis. 2286 hadis, sehingga dengannya itu menjadikan banyak riwayat yang datang daripada Anas bin Malik adalah merupakan riwayat yang sangat kuat. Dan para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan itu sahaja, sampaikan maknya juga pernah minta kepada rasulnya. Macam mak kita bila jumpa para ulama selalu minta kan, ustaz doakan anak saya, masya-Allah tabarakallah. Perbuatan ni yang selalu saya tengok adalah amalan mak saya pun kalau dia jumpa para habaib, para masyayikh. Saya ingat lagi waktu kecil-kecil mak selalu kata, ustaz doakan anak saya ni ustaz, doakanlah. Lepas tu kadang-kadang kita bagi air, kita minta tuan guru tu doakan. Betul. Kerana Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam mengambil berkat daripada orang yang pernah pun memberikan pelajaran agama ataupun guru itu adalah satu kemuliaan dan diizinkan dalam agama. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, dia pun bagilah minum, masya-Allah tabarakallah. Tapi beza tau, mak dia ni bila jumpa je dengan Rasulullah, mintalah doa. Wahai Rasulullah, doakan untuk anak aku. Masya-Allah tabarakallah. Sampaikan Nabi doa kepadanya, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Disebutkan kepada kita, wahai Allah Subhanahu wa taala, kau banyakkanlah hartanya wahai Allah, dan setelah itu kau kurniakanlah kepadanya anak-anak yang memang ramai. Bahkan kau berkatilah ianya. Yang ini merujuk kepada Anas bin Malik. Maka pada saat ketika itulah subhanallah tabarakallah, Anas bin Malik ni umur dia panjang. Sebagian riwayat sebut 99 tahun. Sebahagian lagi sebut 103 tahun. Jadi nak bagi tahu umur dia panjang berkat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Jadi periwayat yang ada bersama kita pagi ini, ceritanya bersama dengan kita pagi ini adalah seorang pejuang agama yang dia menjadi sahabat kepada Rasulullah bermula daripada kecil. Masya-Allah tabarakallah. Dia kecil lagi dia dah mula jadi sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Khalid Al-Walid jadi sahabat tapi usianya sudah pun meningkat dewasa. Betul. Kita tengok banyak para pejuang, begitu juga dengan Salman Al-Farisi dan pelbagai lagi sahabat Nabi yang jadi sahabat ketika sampai usia dewasa. Tetapi Anas ibn Malik, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sahabat kepada Nabi bermula saat kecil dia. Jadi ini orang yang kita nak bahaskan, hadis ni adalah tarbiyah yang sangat kuat. Dan hadis yang tercatat oleh Al-Imam menyatakan terhadap kita kekuatan ini kekuatan yang besar sebab ini hadis yang mutawatir. Barang siapa yang tolak perbincangan hadis pada pagi ini faqad kafar. Dia boleh terjatuh kepada terkoyaknya akidahnya. Ya, kenapa? Sebab ini hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir ni dia nak faham dia adalah seperti kita faham Quran. Quran ni dia mutawatir. Kita tak boleh tolak sebahagian kan. Beriman dengan 13 surah lagi 100 kita tak beriman. Lepas tu ada pula saya ambil 86 je Ustaz, lebihnya saya tak ambil. Dia tolak-tolak bahagi macam itu, tak boleh lah kan. Dan satu lagi saya rasa macam mustahil saya nak beriman, tak boleh. Jadi dia kena pastikan kalaulah kata ayat ataupun surah yang ada dalam Quran sepenuhnya ada dalam hati dia. Dan akhirnya Anas ibn Malik ni meriwayatkan hadis yang tercatat lebih daripada 13 kitab hadis-hadis sahih. Subhanallah. Ya, hadis yang kita bahaskan ni adalah hadis yang ada dalam 13 kitab hadis-hadis sahih dan kita akan tengok bagaimana kekuatan ini datang kepada kita. Dan kita bacakan seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu al-Bukhari wal Muslim. Disebutkan kepada kita, tidak adalah beriman seseorang kamu hingga ia mencintai untuknya saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya, dan diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama ketika mana dia mensyarahkan la yu'minu ahadukum, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan di sini li akhi.
Akhi ni bermaksud kalaulah orang tu kafir ataupun orang itu muslim, dia tetap kena cinta. Ini bukan hadis yang sekadarnya itu. Masya Allah tabarakallah. Apatah lagi kata An-Nawawi rahimahullah, kalaulah yang dicintai itu ada bersumberkan dengan tauhid dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mencintai seseorang itu bukan hanya dasar kepada peri kemanusiaan, ya, tetapi ianya juga ada kekuatan daripada sudut keagamaan. Kita ini adalah saling bersaudara di antara satu sama yang lain. Itu adalah hubungan di antara Muslim bersama dengan Muslim. Bagaimana pula Ustaz, kami hidup di negara yang multiracial, kita hidup dalam negara yang ada pelbagai kaum. Betul. Kita ada Cina, India, Kadazan, Dusun, dan kita yakin dan percaya pelbagai kaum ini menjadikan variasi dalam negara kita ni lebih indah dan berkah. Dan banyaknya etnik-etnik ini menjadikan sejarah negara lebih mahal. Sebab kita punya buku sejarah akan jadi lebih tebal. Masya Allah tabarakallah. Kan? Oleh kerana itu, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sana ada banyak kemuliaannya. Jadi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang di sini para ulama mensyarahkan bahawa ianya bukanlah bertujuan untuk menunjukkan kepada kita para penonton sekalian adalah tidak beriman. Malah ulama menyatakan tidaklah sempurna imannya. Bermaksud kalau dia nak sempurna iman, maka mestilah dia mengasihi dan menyayangi saudaranya. Sebab sebagai contoh, ada orang dia beriman, dia Islam kepada Allah, tapi kan adik-beradik dia contohnya masih lagi bukan Islam. Betul. Masih lagi belum dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mafi muskilah, itu tetap adalah merupakan satu tanggungjawab yang besar untuk dia pelihara hubungan keluarganya. Begitu juga kalau kita tengok ya, Abdullah bin Amr, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah bin Amr ni dia antara sahabat Nabi yang sangat-sangat warak, luar biasa warak. Dia miskin, bapaknya kaya. Tapi yang dahsyat, dia masuk Islam dulu, baru bapa dia masuk Islam. Sementara itu, selagi mana perintah bapaknya tidak melanggar hukum hakam Allah, Abdullah bin Amr ni sentiasa taat kepada bapaknya atas urusan di antara anak dan juga bapa. Tetapi ketika mana berkaitan tentang tauhid, berkaitan tentang akidah, maka Abdullah bin Amr itu meletakkan dirinya dengan mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala yang lain. Wabil hasil, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dapat kita lihatkan daripada konteks awal hadis ini menerangkan kepada kita betapa Islam adalah agama kasih sayang, agama peri kemanusiaan, dan Islam sangat mengiktiraf kesaksamaan yang didorong dengan rasa cinta dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Islam juga sangat menyokong kesaksamaan yang dibangunkan dengan tidak mengutamakan nafsu dan syahwat. Jadi inilah agama Islam, agama yang berkasih sayang, menerima semua orang seadanya, berpandukan syariat dan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, banyak yang kita belajar pada mukaddimah pagi ini, antaranya kehebatan Anas bin Malik bermula permintaan seorang ibu kepada Nabi SAW. Jadi kalau jumpa ulama, jangan minta selfie ya. Minta selfie kerjanya, minta juga doa supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Baiklah, kita nak berjeda seketika, kembali selepas ini pastinya. Inilah Ustaz Biar Tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Masih lagi bersama dengan jejaka-jejaka kaca, iaitu Ustaz Ahmad Fuad dan juga saya Da'i Hakim. Jangan marah ya, gurau saja. Baik, bila sebut tentang hadis yang kita bicarakan pada permulaan tadi, iaitu jika dia mencintai saudaranya, maka seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri. Jadi apakah ini sudah cukup menjadi kayu pengukur kepada iman seseorang, Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang mencintai seseorang tersebut menjadi satu kayu ukur yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
ada banyak indikator lain yang mesti kita perhatikan. Bila disebut kepada kita dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan kamu ni kena berpegang teguhlah sekalian di atas tali Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan berpecah belah. Tetapi itu adalah satu rungkaian di antara bainan nas, hubungan di antara manusia. Tetapi bila kita sebut tentang hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kayu ukur, yang menjadi sumber ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Adapun kalau mereka itu beriman terhadap perkara gaib, mereka kekal dalam mendirikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu, sejauh mana pun kita mencintai sahabat kita, kita sayang dia kerana Allah Subhanahu wa taala, kita bersahabat dengan dia sampai ke syurga kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita juga tidak mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, cerita dia adalah kita memang sayang sahabat kita, tapi bukan tujuan itu sahabat. Hadafnya, tujuannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Enlah ataupun sebab yang menjadikan seseorang itu akan mendapat pandangan, kasih sayang, keberkahan dalam kehidupannya adalah apabila mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab di atas segala sebab yang berada di atas muka bumi ini. Oleh kerana itu, selain daripada kita sayang dengan sahabat kita, kita kena faham, aku sayang ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aku akan sentiasa berjuang untuk kamu. Saya akan berjuang untuk keluarga saya, akan berjuang untuk anak isteri, akan berjuang untuk adik-beradik, berjuang untuk ibu dan ayah, selama-lamanya adalah kerana kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap anda yang tonton bersama kami pagi ini, kalian adalah perwira untuk keluarga kalian, dan kalian itu adalah pejuang untuk keluarga kalian. Dan pejuang ni dia kena panjang fikirnya, penat bahunya, bahkan Allahumma salli ala Muhammad, sedikit sahaja rehatnya. Itulah pejuang, ya. Jadi apabila pejuang ini dia ada segala-gala yang kita sebutkan itu tadi, maka dia tahu bahawa perjuangan untuk mendapatkan kehebatan dan kasih sayang itu bukan mudah. Itulah nama dia cinta. Betul. Cinta akan dimasukkan dengan hubungan yang indah dan disendikan dengan kekuatan cinta kepada Allah Ta'ala. Insya-Allah kita punya kebahagiaan dan iman kita akan dibina melalui perkara itu, dan Hakim. Ya, betul. Mungkin kita boleh mulakan bibit-bibit percintaan kita dengan melafazkan saya sayang kamu kerana Allah. Betul, contoh Allah. Contoh saya bagi Ustaz Ahmad Fuad. Ya, saya. I love you because of Allah. Masya-Allah, tabarakallah. I love you too because of Allah. Allahu akbar. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Fuad. Baiklah, saya tertarik kepada satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita Al-Shal di ruangan Facebook kita. Assalam Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Pangkat, kekayaan dan darjat bukanlah ukuran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran sudah termaktub, iaitu kemuliaan seseorang adalah dari nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah amalan-amalan yang dapat melayakkan diri seseorang untuk menggapai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Shal atas soalan. Silakan, para Ustaz. Penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Shal dan juga kepada anda semua, mudah-mudahan terus berada dalam keadaan bahagia, insya-Allah. Amin. Apa yang dinyatakan oleh sahabat kita tadi adalah pertanyaan yang besar. Apa caranya untuk kita dapat kemuliaan tersebut dengan cinta ataupun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas kalau kita merujuk kepada ayat Quran, dinyatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dinyatakan kepada kita adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini maksud besar tau. Innallaha alimun khabir. Dalam ilmu tauhid, Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan banyaknya sifat yang cukup luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad disusun dengan 20 sifat. Ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Dan dalam sifat-sifat tersebut pula terbagi dua jenis, amrun i'tibari dan juga wujudi.
Cumanya apabila kita melihatkan perbincangan para alim ulama tentang sifat Allah Ta'ala yang alim, Allah mengetahui sesuatu dengan sifat ilmu Allah. Bermaksud Allah mengetahui sesuatu bukan daripada instrumen ujian, Allah mengetahui sesuatu bukan daripada doa kita, Allah mengetahui sesuatu bukan daripada munajat kita. Tidak. Allah bukan mengetahui sesuatu hasil daripada respon kita kepada Allah. Tidak. Allah mengetahui sesuatu dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila dinyatakan di sini inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui, yang lebih besar adalah Allah mengenal hamba dia. Sesiapa yang lebih mengutamakan Allah, Allah kenal. Siapa yang bila terdengar lawungan azan dia terus datang bergegar hati dia, masya-Allah tabarakallah, ini orang hebat kan? Betul. Subhanallah tabarakallah. Ini orang-orang yang sangat-sangat dahsyat, yang mereka ada rasa cinta kepada Allah SWT. Allah kenal siapa yang mempersembahkan cinta yang legit dan juga cinta yang palsu kepada Allah SWT. Cumanya ketika mana kemuliaan itu yang kita cari di sisi Allah Ta'ala. Subhanallah. Apa Ustaz yang sebenarnya kami perlu persembahkan kepada Allah? Sebenarnya ada beberapa dalil dalam ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang Allah menaikkan darjat. Antaranya di awal ini yang dapat kita kongsikan kepada anda semua, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjat bih nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Disebutkan kepada kita sadaqallahul azim, dinyatakan dan kepada sebahagian malam bertahajudlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan dengan ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan menaikkan maqam kamu. Allah Taala akan muliakan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya di sini sebagian ulama mengistilahkan perkataan tahajud itu akan memuliakan seseorang. Kita juga biasa dengar perkataan karamah. Karamah itu adalah perkataan yang selalu ada orang sebut, Ustaz, dia dapat karamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karamah ni dia datang daripada perkataan karim, ya. Karim ni dia bermaksud mulia ataupun dimuliakan. Jadi apabila dinyatakan sebentar tadi Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan darjat dia kepada maqam mahmuda, kepada tempat yang lebih tinggi, kepada tempat yang lebih cukup luar biasa, maka dekat sana sebenarnya para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan ya untuk kita bahaskan, kekuatan untuk kita perhatikan bahawa setiap orang yang berada dalam keadaan yang cermat dan mencari Allah, mereka akan jumpa Allah Subhanahu wa taala dan ya Hakim. Subhanallah. Sebab itu antara amalan yang boleh kita lakukan ialah bertahajud ya Ustaz. Betul, mungkin memula kita baru nak buat tu terkejut banyak daripada tahajud mungkin. Tapi lama-lama bila kita niat, ya Allah aku betul-betul nak tahajud, Allah permudahkan kita untuk bangun bertahajud. Baiklah. Itu tentang amalan-amalan yang boleh menaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persoalan seterusnya ialah bagaimana Ustaz Islam mengajar kita untuk cintakan kebaikan kepada Muslim yang lain Ustaz. Allahu Akbar. Dia sebenarnya masya-Allah tabarakallah, kita nak cinta terhadap Muslim yang lain ni dia datang daripada satu perasaan yang hebat. Nama dia itu adalah tawaddu'. Dengan mereka sanggup memperkecilkan diri mereka dan membesarkan orang lain, itu namanya meraihkan. Sebab itu dinyatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Dinyatakan kepada kita, jangan kamu memuji-muji diri kamu. Jangan kamu merasakan diri kamu itu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang di antara mereka itu punya muamalat yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya nak bagi tahu ya, ketika mana kita bermadah, ketika mana kita bermujamalah. Mujamalah ni maksud dia saling puji memuji. Allahumma salli ala Muhammad, dia puji memuji, tetapi masya-Allah tabarakallah yang lebih berat adalah apabila dia puji diri dia, dia menganggap bahawa dirinya itu besar, maka ianya akan merosakkan hubungan di antara manusia tersebut. Jadi ketika mana kita nak merasai rasa kasih sayang di antara satu sama yang lain, sifat tawaduk dan meraihkan itu perkara yang besar. Sebab ketika mana Nabi melayan Anas bin Malik, periwayat kepada
hadis ni tadi, pernah suatu ketika Nabi minta Anas bin Malik untuk pergi ke suatu tempat dan ambilkan barang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang berlaku bila Nabi suruh Anas bin Malik pergi, tapi dia pergi main. Dia kanak-kanak kan. Dia kanak-kanak yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Dia pergi, tapi dia pergi main. Jadi ketika mana dia pergi main itu, Masya Allah Tabarakallah, Nabi SAW pun datang, dia kata, mana barang yang aku mintakan ni tak sampai-sampai. Sampaikan pada saat ketika itu Anas bin Malik tengah main dan Rasulullah pun datang dan menarik badannya ke belakang. Wahai Anas, dia kata, adakah kau sudah pun pergi mengambil barang yang aku minta kepada engkau? Apa kata Anas? Aku nak pergi ambil lah ni. Dia cakap macam tu. Dia tak kata saya minta maaf, tapi dia kata saya nak pergi ambil lah ni. Dan Anas bin Malik menjadi saksi bahawa Rasulullah tak pernah marah orang yang berkhidmat kepada dia. Tak pernah marah. Jadi sebab itu Masya Allah Tabarakallah, bukan senang nak cakap benda macam ni kan. Kalau betul, orang tu jadi majikan, dia jadi ketua, kalau dia kata Allahumma salli ala Muhammad, dia boleh buat macam Rasulullah, dia tenang, dia tak marah. Masya Allah Tabarakallah, ini hebat Rasulullah SAW kan. Sampai Anas bin Malik yang hidup daripada kecil sampai ke dewasa bersama dengan Nabi, dahsyat. Cuba kalaulah kita suruh kita punya pekerja, katalah kita suruh tim kita, pasukan kita, kamu tolong Allahumma salli ala Muhammad, tolong untuk pergi uruskan masalah sekian-sekian. Lepas itu kita tengok dekat dia, Masya Allah Tabarakallah, tengah window shopping, tengah scroll, dia kata nak beli tudung baru kan, Masya Allah, nak beli kasut baru. Yang lagi dahsyat tu, dia tengah buka laman web untuk pelancongan kan. Memang kita geram kan. Lepas itu kita pun akan hantar surat amaran 24 jam. Masya Allah Tabarakallah. Jadi sebab itu nak bagi tahu Rasulullah ni dia tenang dan Masya Allah Tabarakallah, dan dia tanya kepada Anas bin Malik, Anas bin Malik pun jawab. Sebab itu Anas bin Malik semakin lama semakin baik dan dikembangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya lah bos Ustaz, saya rasa dah kena tendang budak tu. Kan? Sebab tu banyak bertenang, jangan kita banyak bertendang. Baiklah, kita nak beristighfar seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan mungkin ada yang baru bersama dengan kami. Kita membicarakan tentang pengajian hadis, iaitu tiada perbezaan darjat, bersama dengan guru kita Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan yang seterusnya pagi ini dari sahabat kita Ram Deseru. Bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, mengapa darjat sering dikaitkan dengan kedudukan pangkat, taraf antara miskin dan kaya? Yang miskin dipandang hina, yang kaya dipandang mulia. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan bahawa darjat orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ram Deseru atas soalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Perkara pertama sekali, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita bercakap tentang darjat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ni, saya teringat ayat Quran yang menyatakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur, dan kamu itu akan dilalaikan dengan kemegahan yang mana kamu dapatkan itu, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ayat Quran pun sebut kepada kita, wa ma bikum min ni'mah faminallah, dan dalam semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu itu, ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila bercakap tentang taraf antara kita, miskin, kaya, tua, muda dan sebagainya, darjatlah kemuliaan di antara satu sama yang lain, kita tak dapat nafikan
gelaran itu juga satu tuntutan yang ramai orang kejar dan cari. Masya-Allah tabarakallah. Tak kisahlah gelaran akademik ke ataupun gelaran pembesar ke, semua orang cari. Tapi saya sebut kepada para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sebut kepada kita semua berkaitan tentang kemuliaan ilmu, berkaitan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat. Cumanya pada pandangan mata kita, yang tadi itu kita sebut adalah di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di pandangan makhluk, makhluk melihat apa yang ada saja. Nahnu nahkum bizawahir. Mereka hanya menghukum dengan zahir saja. Jadi apabila makhluk menghukum dengan zahir, adapun Allah Taala menghukum dengan lahir dan batin. Allah lebih mengetahui tentang apa yang berada di dalaman manusia tersebut. Adapun di kalangan masyarakat, di kalangan komuniti, mereka akan melihat apa yang ada daripada sudut pandang mereka. Pakaiannya macam mana? Macam contoh Dai Hakim, cantik pakaiannya hari ni, masya-Allah tabarakallah kan. Nampak macam ahli korporat dia kata. Masya-Allah tabarakallah. Dan semuanya yang kita pakai ni adalah daripada pandangan makhluk. Hiasan yang ada untuk makhluk. Sebab itu kita ni jangan sampai direndahkan oleh makhluk, dan jangan pula kita meninggikan diri di kalangan makhluk. Makhluk ni dia adalah yang dibuat. Dia dibuat oleh fa'il, iaitu khaliq. Bila kita kata khaliq ini, sifat khaliq ni hanyalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila makhluk ni kita dibuat, semuanya kita dibuat. Tapi inilah dunia tipu-tipu. Masya-Allah tabarakallah. Yang kita ada dekat rumah tipu-tipu, kenderaan kita tipu-tipu, pakaian kita tipu-tipu. Dan yang sebenarnya apabila kita sampai di hari akhirat, di mana kita dapat tolak sikit-sikit kemegahan ni, insya-Allah kita akan berjaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Tadi bila Ustaz sebut tentang segak handsome, terasa saya Ustaz. Allahu akbar. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Kita nak naikkan pula pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Hakim dan Ustaz Fuad. Saya Ismail. Ya, saya. Okey, soalan saya begini tanya Ustaz. Apakah ciri-ciri perbezaan darjat seseorang yang dipandang oleh Allah SWT pada hamba-hambanya? Allahu akbar. Okey, macam biasa saya nak belanja pantun satu pada da'i lah. Cantik. Bulan Syawal berakhirlah hari ini. Rasa sedih di dalam hati. Senyum nampak gigi, panjang umur jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail Mak Isa menceriakan lagi pagi kita dengan pantun 4 kerat. Masya-Allah. Kalah saya tadi 2 kerat je. Tak apa Ustaz. Ustaz dah belanja ilmu pagi ni. Masya-Allah. Baik Ustaz. Itu dia persoalan daripada Tuan Haji Ismail dari Sungai Buloh tentang perbezaan ciri-ciri hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Perkara pertama, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dekat manakah yang menjadi perbezaan besar satu orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka yang mengutamakan keadaan sama ada dia dibinasakan ataupun tidak, ya. Dan kita dapat tengok daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Yang istimewanya hadis ni kita syarahkan dengan hadis. Tadi hadis Anas bin Malik yang Ustaz nak syarah ni pun hadis daripada Anas bin Malik. Masya-Allah tabarakallah. Jadi Anas bin Malik ni adalah tokoh besar dalam ilmu hadis, dan ianya adalah periwayat yang banyak memberikan kepada kita semua keadaan yang baik. Ini bukti kalau kanak-kanak kecil berada pada tokoh yang tepat, dia akan menjadi seseorang, dia akan menjadi seseorang yang hebat. Jadi sebab itu perlu untuk ibu dan ayah meletakkan anak kepada guru yang tepat, bukan saja guru yang hebat tetapi guru yang ada kemampuan mentarbiah, ya. Masya-Allah tabarakallah. Baik, disebutkan kepada kita salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawa muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsih. Disebutkan kepada kita 3 perkara yang akan membinasakan. Ini ciri-ciri dia, sama ada orang tu selamat ataupun orang yang tu akan rosak. Yang pertama sekali adalah ketika mana seseorang itu berasa kedekut Allahumma salli ala Muhammad, dan dia ni rasa kedekut atas dunia ni, masya-Allah tabarakallah. Ini dia bermegah dengan kekayaan yang dia ada, dia bermegah dengan harta benda yang dia ada, tetapi pada saat ketika itu sifat yang ada di sisi orang yang tidak mencapai kemuliaan adalah dia mentaati orang yang kedekut. Para penonton sekalian, dia mentaati orang yang kedekut. Yang keduanya adalah hawa nafsu yang diikuti. Itu beza dia.
Di antara orang yang beriman kepada Allah adalah mengenepikan hawa nafsu, manakala ketika mana orang-orang yang saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mereka menghenjak hawa nafsu mereka sampai ke lantai. Tapi ahli munafik mereka utamakan nafsu, makannya makan bernafsu, cakapnya cakap bernafsu, asalkan dia boleh jawab bila netizen komen dekat dia. Masya-Allah tabarakallah, bila kena kecam 8,000 komen, asalkan dia boleh jawab je supaya dia nampak dapat menjawab keadaan tersebut. Dan Allah SWT Muhammad yang lebih dahsyat, saya tak nak minta maaf Ustaz, kalau saya minta maaf nanti kalau saya tarik balik kata-kata saya ni nanti nampak macam saya salah. Tak, bukan macam itu. Bukan macam itu. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang jiwa besar ni dia selalu ada semangat untuk memperbaiki. Betul, dia Ustaz selalu ada semangat untuk membina. Jadi kalaulah kita tak nak robohkan bangunan yang usang, macam mana kita nak binakan bangunan yang baru? Hati kita ni tak besar. Sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kekuatannya. Jadi jangan ikut hawa nafsu kita. Yang ketiganya adalah wa'ajabu, dia merasa ajib tau. Kepada siapa? Kepada diri dia sendiri. Ini masya-Allah tabarakallah, itu ciri yang jauh. Ahli taat dia tak ada rasa diri dia mulia. Ahli taat ni dia tahu semua yang dia pakai itu hanyalah sekadar, orang kata masya-Allah tabarakallah, perhiasan. Macam contoh pagi ni kami mungkin masih lagi orang kata apa, masih lagi setahun dua jagung muda lagi lah, orang katakan masih lagi banyak benda yang kita nak belajar masya-Allah tabarakallah. Walaupun di hadapan kamera dengan pekerjaan kita pada saat ketika ini, pakai ini pakai yang akan lusuh, baju ini baju yang akan lusuh. Para penonton sekalian, kulit ini kulit yang akan berkedut. Sebab itu kita ni semua bersifat pinjaman sahaja. Bagaimana kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala mematikan seseorang, mengambil usia daripada seseorang, itu juga akan berlaku dalam kehidupan kita. Ini memang betul-betul pinjaman. Jadi kalau kita dapat pinjaman, gunakan sebaiknya, masya-Allah tabarakallah, supaya kita tahu ianya tidak akan memberikan akibat yang besar dalam kehidupan kita. Oleh kerana itu, 3 ciri-ciri asas perbezaan di antara orang yang bertakwa kepada Allah ataupun orang yang tidak. Yang pertama sekali adalah mereka taat kepada orang yang tidak bakhil. Itu satu. Yang keduanya apa dia? Mereka tidak mengutamakan hawa nafsu. Dan yang ketiga sekali para penonton sekalian, mereka dalam waktu dan ketika itu sentiasa tidak membesarkan diri mereka. Itu 3 ciri utama kekuatan yang ada pada orang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, jadi itu 3 perkara yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Cuma Ustaz, bab besar tu slow sikit Ustaz. Betul, insya-Allah. Baik. Kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Kak Yat sini, Nuhayati Ismail dari Rawang. Ya, Kak Yat. Silakan Kak Yat. Okey, sebelum tu Kak Yat nak puji juga. Tadi Ustaz dah puji Dang Is. Kak Yat nak puji Ustaz dan Dang Is pun hari ni memang nampak subhanallah, memang cantik, handsome sangat. Bagi nombor akaun ya Kak Yat. Nak transfer juga ya. Okey Ustaz, Kak Yat nak tanya. Silakan pencerahan dari Ustaz. Ya saya. Allah, kita tahu Allah mengangkat darjat orang yang berilmu. Jadi Kak Yat nak tahu, apakah darjat itu dari sudut amalan ataupun ilmunya? Sebab kadang kita tengok seseorang tu, ilmu dia tak tinggi mana, tapi dengan amalan dia selalu mengingatkan kita dengan Allah. So kita kasih sangat dengan dia. Jadi lagi satu Kak Yat nak tahu, apakah perbezaan antara darjat dan martabat Ustaz? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat dari Rawang, Selangor yang sudi bertanya dan sudi memuji kami berdua. Baik Ustaz, silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Pertanyaan di antara 2 perkara besar tadilah, saya jawab yang kedua dululah. Boleh, yang pertama tadi Dai Hakim dah catat dah soalan tu kan, nanti boleh tanya balik insya-Allah. Jadi yang pertamanya berkenaan tentang tabaqat ataupun martabat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pernah membezakan ataupun kita tidak pernah jelas menolak perbuatan tersebut ya. Kenapa ada perbezaan? Jelas disebutkan kepada kita dalam ayat, dinyatakan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik itu? Allah Taala tanya. Lepas tu Allah Taala jawab, la yastawun. Tak pernah sama pada potong sekalian. Kalau dia fasik, dia fasik. Kalau dia munafik, dia munafik. Tapi kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la yastawun. Tak akan pernah sama sekali. Sebab itu masya-Allah tabarakallah, tabaqat ataupun martabat ni dia membedakan kita. Sebab itu kalau kita tengok dalam ilmu tasawuf pun ada tabaqat dia.
ahli syariah, ahli hakikat, ahli tariqat, itu pun semua ada perjalanannya. Dan sebab itu kalaulah kita melihat terhadap tabaqat dan peringkat ini, sebenarnya inilah namanya jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jalan yang awal-awal tu awaluddin ma'rifatullah, iaitu awal dalam agama mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam agama ni awal dia bukan kita terus belajar hadis, bukan kita terus belajar fikih, bukan kita terus belajar tafsir. Tidak, awal dalam agama belajar tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah tabaqat ataupun peringkat yang akan menaikkan martabat seseorang. Adapun maqam ataupun darjat, martabat ataupun darjat ini membawa kepada konotasi yang sama. Cumanya masya-Allah tabarakallah, ianya diamalkan dalam usaha yang berbeza. Bermaksud atas tujuan apa? Atas tujuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita naik daripada peringkat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kenal Allah, kita kenal dengan sifat-sifat Allah yang kamalat, sifat-sifat yang sempurna, dan Allah Taala itu terhindar daripada segala sifat naqais, iaitu sifat-sifat kekurangan. Macam itu juga bila kita kenal sesama makhluk, kan? Baik, dan bila mana kita kenal makhluk, kita kenal makhluk ini dia ada arat, dia ada jirim, Allahumma shalli ala Muhammad, dia ada sifat kelemahan, dia tergantung dengan masa. Jadi martabat kita pada saat ketika itu adalah masih lagi martabat ta'aruf, pengenalan. Jadi sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita melalui darjat yang paling tinggi sekali, apa dia? Al-arif billah, seseorang yang arif tentang Tuhannya, subhanallah tabarakallah, seseorang yang mahir tentang Tuhannya, seseorang yang mahir tentang pencipta dia. Pada ustaz, itu adalah peringkat yang cukup hebat. Soalannya, sejauh mana kita kenal Allah? Saya tinggalkan soalan itu untuk para penonton. Betul. Kalaulah kita kenal seseorang pun membuatkan kita tak lena pada tidur, bayangkan kita lebih kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita nak bertasbih seketika, kembali bergabung selepas ini. Pastinya tanya Ustaz biar tahu, jangan meniru. Lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga bintang ilmuwan kita iaitu Ustaz Ahmad Fuad Mokhtar, membicarakan tentang pengajian hadis iaitu tiada perbezaan darjat. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak yang telah melakukan 3S, suka, sapa dan sebar. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Baiklah, tadi ada satu lagi persoalan sebenarnya daripada kaiat kita, bertanyakan tentang ada orang, kalau boleh saya simpulkan, ada orang dipandang tinggi sebab ilmunya. Betul. Tapi ada orang kadang-kadang kita tengok dia bukan sebab ilmu pun. Dia ilmu tak tinggi mana pun, tapi sebab amalan dia, Ustaz. Allah membuatkan orang sayang kepada dia, dan Allah pun sayang kepada dia, Ustaz. Jadi bagaimana? Masya Allah tabarakallah, apabila kita membezakan dua entiti, ilmu dan juga amal, sebenarnya dekat situ kita ada terlihat satu kelompongan. Sebenarnya orang yang beramal itulah orang yang berilmu pada hakikatnya. Betul. Bermaksudnya ketika mana dia beramal dan kita jatuh cinta di atas amalan yang dilakukan itu, mungkin kerana dia mahir tentang kafiat, dia mahir tentang adab, dia mahir tentang meraihkan semua orang. Ada orang dia pandai dalam hujahnya, hebat dalam agamanya, tapi dia tak pandai untuk membangunkan pasukannya bersama dengan temannya. Dia tak boleh nak orang kata bersama dengan komuniti dan masyarakatnya. Dan sebab itu kita kena faham, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita memilih untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintai dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain dan tak bukan setiap daripada hati kita ini dibangunkan dalam keadaan yang meraihkan orang lain. Sebab itu kalau kita nak diraihkan oleh Allah, kita raihkanlah orang lain. Dan kalau kita nak Allah Subhanahu Wa Taala itu tutup aib kita,
kita tutuplah aib orang lain. Sebab sebenarnya kita hari ini tak takut cerita pasal aib orang. Sebab kita tak fikir suatu saat dan ketika Allah Ta'ala buka aib kita. Ini beza. Kalaulah aib itu aib yang dibuka dan dia rasa bangga dengan maksiat, maka dalam hal dan keadaan tersebut lainlah cerita dia. Tapi kalau dalam hal dan keadaan dia dah cukup dah, itu dosa peribadi dia. Dosa peribadi dia. Jadi dan orang tak nampak dosa dia. Dosa terselindung ni biar dia urus dengan Allah Ta'ala. Yang kita masuk campur adalah dosa yang apabila dibuat secara terbuka, masya-Allah tabarakallah, ianya sangat bahaya dan mencabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok semalam yang tercatat di dada-dada akhbar, Allah SWT Muhammad, pelbagai kebobrokan yang berlaku dalam komuniti dan masyarakat kita. Ada yang buat tarian tanpa memakai seurat benang sekalipun. Jadi apabila pihak keselamatan ambil tindakan tersebut, ianya adalah satu perkara yang baik. Walaupun ustaz tu secara terbuka, takkan kita nak pergi nasihat dia diam-diam, jangan buat. Dia dah buat maksiat secara terbuka. Setuju, Ustaz. Sebab itu masya-Allah tabarakallah, kita kena faham hal dan keadaan ini para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas pendakwah ni dia bukan setakat habis kuliah balik, lepas tu datang balik kuliah pakai sensor, lepas tu habis balik. Tak. Tugas dia lebih mencabar adalah bagaimana memperbaiki masyarakat. Sebab itu pendakwah ni milik masyarakat dan masyarakat ini juga miliknya adalah para pendakwah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita berada pada jalan hakikat dakwah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Baik Ustaz, saya suka dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita Nur Dahliah Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tayanglah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah tidak sempurna iman seseorang itu jika di dalam hatinya ada perasaan pilih kasih, iaitu hanya menyayangi saudaranya yang berkedudukan tinggi sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Dahliah Biru atas soalan. Masya-Allah tabarakallah. Ini kita sebut tentang istilah ihtiram. Ihtiram apabila seseorang itu dia memuliakan seseorang ala darjah di atas ke darjat dia, di atas kuasa yang dia kendakkan. Memang kita tengok hari ini ramai orang dimuliakan oleh kerana pangkat dia, nama dia, populariti yang ada dalam hidup dan diri dia. Masya-Allah tabarakallah. Kita kena faham dalam sebahagian orang yang harus kita muliakan, yang harus kita ikramul muslimin, yang mesti kita letakkan tinggi. Sebagai contoh para alim ulama, dia tinggi ni adalah tinggi pada adab kita tahu. Bukan bermaksud tinggi pada Allahumma shalli ala Muhammad hakikat dia. Jadi hakikat ni bermaksud tak ada apa-apa yang lebih tinggi daripada Allah. Betul. Tidak ada apa-apa makhluk yang lebih tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila kita bercakap, kita memuliakan seseorang tersebut, kita nak ihtiram dia, ihtiramkan guru kita, masya-Allah tabarakallah, ihtiramkan para pembesar, itu adalah hukumnya harus. Jadi contohlah para pembesar turun di kawasan dan negeri kita, kita kena faham kita kena dengar perbincangan kita pada pagi ini dalam keadaan yang terbuka. Katalah para pembesar itu turun kepada kita dalam hal dan keadaan itu kita meraihkan dia. Ustaz, saya tak setuju dengan dia. Tak bersetuju, raikan sebagai orang Muslim. Saya betul. Tak setuju Ustaz. Tapi raikan juga sebagai orang yang ada kemanusiaan. Apa pun sudut, selagi mana kita boleh raikan seseorang itu, raikanlah. Masya-Allah tabarakallah. Sebab kita orang beriman bang. Kita orang beriman. Orang beriman ni, dia walaupun dia marah tapi tetap santun. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun dia rasa geram tapi dia tetap santun. Masya-Allah tabarakallah. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap pembunuh Hamzah. Ketika mana Hamzah dibunuh, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Nabi kata? Aku dah maafkan dikau. Kerana cuma aku tak boleh untuk melihat engkau. Aku harap kau dapat berjalanlah pergi. Sebab kesalahan tu besar Nabi dapat maafkan orang yang bunuh pakcik dia tu. Betul. Dalam keadaan yang zalim pun dahsyat. Cuma Nabi ambil masa. Sebab kita kena faham, melupakan tidak seringan memaafkan sebenarnya. Kita boleh maafkan orang, tapi kita nak lupakan tu sukar. Jadi sebab itu masya-Allah tabarakallah, dalam hal dan keadaan ini kita boleh raikan orang melalui darjat mereka, tetapi kita tidak meletakkan kemuliaan pada hakikat, hanyalah kemuliaan majazi, perlambangan sahaja. Hormat kerana perlambangan, hormat kerana apa yang dilihat ketika mana pada zahir dan apa yang ada pada batang tubuh seseorang tersebut. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan kalau kita lihat dalam masyarakat kita hari ini Ustaz, bagaimana pula dengan mereka yang ada hasad dengki? Kita tak nafikan, ada juga yang saling kasih mengasihi. Tapi ada juga yang saling hasad dengki mendengki Ustaz. Jadi bagaimana dengan golongan ini? Masya-Allah tabarakallah.
apabila kita bercakap tentang hasad dengki ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sendiri tak pernah terlepas daripada hasad dengki manusia ataupun orang tak suka dekat kita, masya-Allah tabarakallah. Dan sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia ni dia pandang pada kita daripada apa yang Allah zahirkan pada dia. Allah Ta'ala zahirkan kepada dia kelemahan kita, maka dia akan tengok semua kelemahan kita. Allah Ta'ala zahirkan pada mata dia kebaikan kita, maka Allah Ta'ala akan nampak semua kebaikan kita. Sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah, kita selalu minta kepada Allah, Allahumma astur aurati. Ya Allah, ya Tuhanku, Masya Allah tabarakallah, kau tutuplah aibku ya Allah, kau tutuplah auratku ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tutuplah segala jenis kelemahan yang ada pada diriku ya Allah. Ada pun pula, macam mana Ustaz kita nak merespon kepada orang yang hasad dengki, orang sebut toksik kepada kita. Betul. Antaranya yang lebih penting adalah kita tinggalkan perbuatan buruknya tersebut. Tinggalkan perbuatan buruknya tersebut. Bukan tinggalkan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tinggalkan perbuatan buruk tersebut sehingga perbuatan itu menjadikan kita ni pun akan jadi buruk seperti dia. Betul. Sebab itu masya-Allah tabarakallah, kita bertenang dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan yang lebih berat. Dan kenapa ya Ustaz? Ketika mana orang berdengki dengan saya, antara cara nak elak, kita boleh buat cara Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman ni, dia ketika mana banyak sangat kelebihan yang dia ada, boleh bercakap dengan jin. Dia yakin boleh cakap dengan jin. Tak mampu Ustaz. Tak mampu lagi kan? Cakap dengan bini pun takut Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Betul tak? Masya-Allah tabarakallah. Tak berani ya. Betul. Masya-Allah tabarakallah. Dengan jin tak berani. Haiwan pun kita tak boleh cakap. Betul Ustaz. Kalau kita boleh cakap dengan haiwan tu, masya-Allah tabarakallah, dah banyak dah kerja lain. Satu Ustaz, takut kata dia ni gila ke? Betul. Masya-Allah tabarakallah. Tapi Nabi Sulaiman kan boleh buat. Betul Ustaz. Dia boleh cakap dengan semua orang. Dia boleh perintahkan semua orang. Masya-Allah tabarakallah. Besok kalau kita kata, Ustaz, saya boleh cakap dengan jin, saya boleh perintahkan dia. Orang ingat saka pula dah. Masya-Allah tabarakallah. Jadi sebab itu kita nak faham, akhirnya apa yang Nabi Sulaiman sebut. Bila orang cakap banyak puji dekat dia, dia kata apa dia? Haza min fadli rabbi. Kita biasa dengar perkataan haza min fadli rabbi. Siapa yang sebut? Nabi Sulaiman yang sebut. Bila Nabi Sulaiman yang sebut haza min fadli rabbi, orang kata miracle ataupun keajaiban yang banyak pada Nabi Sulaiman alaihi salam tu adalah perkara yang besar, tetapi dia sebut haza min fadli rabbi. Ini semua adalah daripada kelebihan Tuhanku. Insya-Allah mata-mata orang yang tak suka dekat kita, mata-mata haters pun dia akan lebih tenang insya-Allah. Betul Ustaz. Saya Ustaz kalau bercakap dengan jin mungkin memang tak boleh lah Ustaz. Tak Tapi boleh. Kalau cakap jin saja boleh. Jin contoh kan Ustaz. Okey Ustaz, tadi kita bicarakan tentang hubungan kita dengan masyarakat yang sesama Muslim Ustaz, dengan sesama Muslim. Sebab itu kita hari ini kalau boleh, ialah paling kurang Ustaz, kita mulakan dengan kaum kerabat kita. Betul tak Ustaz? Betul. Kan? Jadi bagaimana kalau kita nak pelihara hubungan kita dengan yang bukan Islam Ustaz? Seperti yang diajukan oleh sahabat kita di ruangan Facebook, Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah hadis ini bermaksud hanya perlu santuni saudara se-Islam sahaja? Bagaimana dengan yang non-Muslim? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada Jai atas soalan. Tapi kita nak dengarkan jawapannya selepas kita berhenti berehat seketika, kerana Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama dengan kami di TV9. Jumpa selepas ini. Pastinya Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar, membicarakan tentang tiada perbezaan darjat. Dan tadi sebelum kita berhenti berehat, ada satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita Jai berkenaan bagaimanakah hubungan kita dengan yang belum Islam? Adakah kita pun kena mengasihi mereka Ustaz? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Perkara pertama sekali, ianya adalah melihat kepada sumber pendalilan tersebut. Apabila disebutkan kepada kita la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi,
Bila kita sebut perkataan li akhihi ni, dia adalah istilah saudara. Bila kita kata saudara ni, Allahumma salli ala Muhammad, ada dua indikator perbincangan dekat situ. Saudara ni, perkara pertama adalah kita memang mendahulukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana kita berkomunikasi pula dengan orang yang belum Islam ataupun mereka yang masih mencari hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, antara alamat dia yang mesti kita muliakan termasuk kita raikan mereka. Sebab apabila kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari akhirat, seperti mana disebut dalam hadis, adalah apabila mereka memuliakan tetangga mereka. Masya-Allah, tabarakallah, meraikan kejiranan mereka, meraikan rakan sekerja mereka. Sebab apa dia? Kita ni ketika mana berhadapan dengan kawan-kawan kita, sebenarnya kita perlu juga ada rasa ihsan, mendoakan hidayah. Untuk orang yang bukan Islam itu adalah harus dalam agama, ya. Allah yahdikum, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada engkau. Yang tak boleh kita sebut Allah maghfir lahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa engkau, memang tak boleh lah. Sebab dia dah melakukan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita minta mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan. Jadi harus pada saat ketika itu kita meraikan orang yang memerlukan rasa kasih sayang di antara kita. Nabi pun sangat meraikan Abu Talib. Ketika mana Abu Talib itu, walaupun riwayat ada sebut sama ada Abu Talib sempat masuk Islam ataupun tidak, itu ke tepi dulu. Ketika mana pakcik dia sangat raikan, walaupun pakcik dia bukan orang yang awal ataupun orang yang terkehadapan untuk membela agama Allah. Dia ada Abu Talib, dia ada Hamzah pada saat ketika itu. Tapi ketika mana Abu Talib ini yang masih tidak menzahirkan kelihatan seperti mana dia orang Islam, tidak pun, tetapi dia tetap meraikan pakcik saudara dia yang bukan Islam dan hidup bersama, berniaga pun bersama-sama. Masya-Allah, tabarakallah. Di sana ada adab yang dapat kita lihatkan. Ya, jadi antara tugasan kita ialah teruskan mendoa untuk sahabat kita yang bukan Islam. Supaya satu hari nanti mereka masuk ke dalam agama Islam. Baik Ustaz. Dalam agama kita, iaitu agama Islam ini, ada satu yang disebut sebagai kahwin sekufu, Ustaz. Jadi adakah di situ menunjukkan yang Islam ini membeza-bezakan darjat atau bagaimana, Ustaz? Silakan. Masya-Allah, tabarakallah. Apabila kita sebutkan berkenaan tentang sekufu ni, dia bukan perbincangan luar daripada Islam. Dia memang perbincangan yang dinyatakan melalui sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pernah sebut kepada kita, wa ankihul akfa'a wa ankihu ilaihim. Disebutkan kepada kita, pertamanya Nabi kata, pilihlah tempat yang baik. Untuk apa? Untuk kamu meneruskan keturunanmu, dan kawinlah mereka yang sekufu denganmu. Wa ankihul akfa'a. Jadi kita ni kalau boleh nak kahwin dengan orang yang sekufu ni, bukan bermaksud yang terlalu berbeza darjat ataupun kasta. Bermaksud dia mungkin di kalangan bangsawan, kita pula mungkin sekadar di kalangan orang kebiasaan. Jadi kita boleh meraikan kalau jiwanya tetap sama. Jadi sekufu ni bukan saja bermaksud persamaan daripada sudut kemewahan, tetapi juga jiwanya adakah sama ataupun tidak. Sebagai contoh, jiwa dia ni Islamik, masya-Allah, tabarakallah, tetapi mungkin pasangannya itu kurang Islamik, masya-Allah, tabarakallah, maka ini dilarang. Sebab itu dalam agama sendiri, kalau kita buka dalam An-Nur, ada larangan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perkahwinan seseorang itu dengan pelacur yang telah pun diketahui tentang kemaksiatan dia dan dia tidak bertaubat kepada Allah. Dia tak nak bertaubat pun. Kalau dia bertaubat kepada Allah, dia menginsafi perbuatan terkutuk dia, maka itu perbincangan lain. Boleh tak Ustaz kalau nak menikah dengan dia? Kalau ikut hukum, dia dah bertaubat dan berjanji nak tinggalkan, boleh. Tetapi hukum dasarnya adalah ditegah dan ditolak untuk seorang lelaki yang suci berkahwin dengan wanita yang melacurkan dirinya. Tetapi Allah tetap bagi pilihan. Kalau kata Ustaz, saya terdesak Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, saya terbuat perkara yang begitu. Tak apa Kak, tak apa bang, Allahumma salli ala Muhammad, balik kepada Allah, istighfar, bersihkan diri. Allah Maha Pengampun semua dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masya-Allah, tabarakallah, sebab itu jugalah perkara yang paling penting untuk kita fahami, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tetap akan memberikan kemuliaan kepada seseorang bagi mereka yang sentiasa membersihkan diri mereka, buang segala sifat kotor, dan pastikan Allah
itu adalah tujuan utama kita, insya-Allah. Ya, jadi kalau kita dah minat seseorang dan kita saling suka menyukai, maka kita kahwinlah Ustaz ya. Betul. Dibenarkan. Yang tak boleh laki dengan laki. Itu memang tak dibenarkan Ustaz ya. Memang betul. Itu bukan sekufu je. Itu sekungfu. Sekungfu. Tak boleh. Baik Ustaz, saya pegang kata-kata tu Ustaz. Baik, kita raikan seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Ahmad Fuad. Ya, Muhammad Mokhtar. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Kita dah tahu dah Ustaz dah jelaskan panjang lebar dah mengenai darjat ini. Ada yang kata berilmu tu memanglah di segi sudut pandangan agama mungkin dia lebih tinggi darjatnya. Betul. Kadang-kadang ni Ustaz, pandangan masyarakat ialah orang kaya lah, orang yang banyak harta tu tinggilah darjatnya. Macam mana cerita Firambi dulu Ustaz dan Naik ya. Jadi ada yang mengatakan golongan kayangan ni golongan yang darjatnya tinggi lah. Jadi soalan saya, apakah sebenarnya darjat ini di sudut pandangan Islam? Dan Ustaz sendirilah, pandangan Ustaz sendiri, apa sebenarnya darjat ini di sudut pandangan Islam? Apakah kerana kekayaannya, kerana amal ibadahnya, kerana itulah tadi golongan kayangan ke, ataupun bagaimana sudut pandangan Islam mengenai darjat ini, di mana yang sebenarnya hakikat sebenar darjat ini di sudut pandangan Islam? Adakah darah sama je merah buat kata Firambi juga? Betul. Jadi itu. Jadi apa sebenarnya yang dipandang? Itu soalan saya Ustaz dan Dai ya. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid dari Pekan Pahang sudi bertanyakan kepada kita tentang apakah maksud sebenar darjat ni Ustaz. Adakah dari sudut kekayaan? Wallahu alam. Bagaimana? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Perkara pertama sekali, dalam agama ni selalu diberikan banyak kemuliaan. Darjat ni dia sampaikan besar ya, dia punya implikasi dan aplikasi dia. Sampai neraka pun ada darjat, syurga pun ada darjat, dan bahkan dalam keadaan tersebut pun dikategorikan orang yang beriman juga ada perbezaan dia, muttaqinnya berbeza, mukminnya juga berbeza, muslimnya juga berbeza. Perbezaan ini adalah atas tujuannya para penonton yang dimuliakan oleh Allah untuk melihat kesungguhan dalam beramal soleh kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan asal dia. Bagaimana dengan seseorang yang dijelaskan dalam Al-Quran seperti dalam Al-Baqarah ayat 82, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini yang berusaha bersungguh-sungguh mereka beramal soleh, mereka itu akan terjadi dan terdorong sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan masuk ke dalamnya. Jadi, perbezaan paling utama adalah bagaimana kesungguhan seseorang hamba itu untuk memanifestasikan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ni dia perlu ditunjukkan, dia perlu dihuraikan. Ada orang dia cinta, dia pakai pakaian sunnah, dia tak tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam agama Allah sentiasa menguji kesetiaan cinta kita kepada Allah. Tengoklah Bilal bin Rabah diuji cintanya walaupun diseksa dalam keadaan yang sangat berat. Safiyah diuji cintanya walaupun diuji dalam keadaan yang sangat berat. Dan kita juga melihat bagaimana Fatimah Az-Zahra diuji cintanya terhadap perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan daripada saat kecil dia dilihat bapaknya itu dihina. Apa perasaan kita lihat bapak kita dihina? Kadang-kadang boleh jadi anak-anak tu sendiri ragu dengan bapak dia. Oh, tak suka bapak aku. Tapi Fatimah tetap setia menyokong dan mendorong apa yang dilakukan oleh ayahandanya. Sebab itu nak bagi tahu kepada antum semua adalah sesiapa yang betul-betul menunjukkan kesungguhan daripada sudut beramal solehnya, maka itu di antara indikator awal. Semua orang boleh cakap, tapi tak semua orang boleh amal. Jadi pilihlah orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dalam hati kita, insya-Allah. Ya, baik Ustaz. Baiklah, kita nak bertahmid seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Berjam
Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz yang sudi setia bersama dengan kami sehinggalah saat ini. Allah. Walaupun kadang-kadang mungkin ada yang terlena, tapi terjaga balik dengan jerkahan dari Ustaz kita. Terima kasih kepada anda, dan kita nak terus meraihkan soalan pagi ini dari sahabat kita Faz Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk kita semat dalam minda ketika bermuamalat bahawa pangkat, darjat, kemasyhuran, kekayaan dan pengaruh tidak membuatkan seseorang itu lebih mulia berbanding yang lain? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Hashtag Tanyalah Ustaz TV3, TV9, hashtag biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz? Kita dah tahu dah, kekayaan bukan segalanya. Jadi bagaimana kita nak sematkan dalam minda kita? Yang membezakan bagi seseorang yang tahu ataupun tidak tahu, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah pengetahuan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala pernah sebut, dia kata, bagi kamu yang nak tahu sama ada kamu ni dimuliakan ataupun tidak, Quran sebut kepada kita, hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Sadaqallahul aliyul azim. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika mana kamu diperosokkan ke dalam kubur, kalla sawfa ta'lamun, sekarang ni baru kau tahu. Kemasyhuran tak ada gunanya, populariti tak ada gunanya, kekayaan tak ada gunanya. Masya-Allah tabarakallah. Thumma kalla sawfa ta'lamun, dan sekarang ni baru kau betul-betul sedar dan kau betul-betul menyedari. Ayat dia, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, waktu itulah keyakinan datang kepada engkau. Hakikat tujuan kehidupan ini adalah berada dalam keadaan kebenaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak cemburu ya di atas mungkin kejayaan orang lain? Betul. Siapa yang tak cemburu berkenaan tentang kemewahan, ada orang tunjuk harta dia dekat dalam media sosial? Siapa yang tak cemburu dengan prestasi yang baik terhadap orang lain? Tapi apa yang kita kena faham, masya-Allah tabarakallah, nak juga Ustaz. Nak rasa juga. Jadi nak buat macam mana Ustaz? Doakan lebih banyak kejayaan untuk dia. Dan kita doakan lebih banyak Allah SWT bagi dekat dia. Doakan banyak-banyak. Senyum lagi dia. Cemburu, lagi doa Ustaz. Lagi cemburu, lagi doa. Lagi cemburu, lagi doa. Dan sehingga kan pada saat ketika kita Da'i Hakim, saya yakin dan percaya, kalau kita amalkan benda ni, Allah Subhanahu Wa Taala melihat betapa kejernihan hati kita. Allah Taala kenal siapa yang ikhlas berjuang di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi satu, perkara pertama, kadang-kadang ada banyak dalam hidup ni, terlalu banyak perkara yang Allah Ta'ala kejutkan kita. Surprise, orang putih panggil. Banyak perkara yang kita tak sangka kita dapat, tapi Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jalur masa Allah tak sama dengan susun atur masa kita. Dan sebab itu, Masya Allah Tabarakallah, kita harus lebih yakin dengan jalur masa Allah berbanding time frame ataupun susur galur keadaan yang kita tentukan sendiri. Jadi, syukur, bertenang dengan apa yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, tapi kita kerja keras. Itu orang beriman kepada Allah. Ya, betul. Jadi lagi cemburu, lagi kita doakan yang baik buat mereka. Macam saya kadang-kadang cemburu juga dengan Ustaz Fuad. Yalah, wajahnya segak, suaranya lunak. Jadi teruskan ya Allah, kau lunakkan lagi, kau segakkan lagi wajah Ustaz Ahmad Fuad. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Lagi satu minta teruskan balik, insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak terus menaikkan soalan seterusnya dari Intan Zurina Abdul Razak, sahabat kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, bagi kanak-kanak di peringkat umur antara 5 hingga 7 tahun, bagaimanakah cara yang terbaik bagi ibu bapa mendidik mereka supaya tidak membezakan darjat ketika bergaul dengan rakan sebaya? Ini adalah kerana kadang-kala jenama alat tulis dan permainan juga mampu menjadi ukuran darjat sesama mereka. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak atas soalan. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan Intan Zurina ni, terima kasih. Sebenarnya saya pun pernah melalui keadaan macam ni kan. Sama Ustaz. Kita 7 adik-beradik kan. Jadi 7 adik-beradik ni, yalah, mungkin ada, kita bukan daripada golongan yang datang daripada hebat-hebat kan. Kita biasa-biasa. Tengok kawan sebelah ada shaker kan. Sama-sama kecil dulu. Ada shaker, lepas tu ada liquid. Kita waktu itu pakailah, tapi tak adalah yang jenis shaker, yang jenis yang boleh goncang keluar ubat dakwat tu. Masya-Allah tabarakallah.
Tapi sebenarnya soalan ni bagus ya. Macam mana kaedah ataupun kawaid kita nak mendidik anak-anak kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak kita ni ada perasaan. Perkara pertama sekali, subhanallah, didik anak kita supaya belajar berkongsi dalam kehidupan dia. Didik anak kita supaya pergi ke sekolah, tengok kawan-kawan yang lebih sukar kehidupannya, ada jiwa memimpin, ada jiwa nak membantu. Ramai orang pandai mendidik anaknya untuk jadi seorang akademik yang hebat, tapi istilah common sense ataupun istilah kejiwaan, pembangunan kerohanian, kehidupan dalam masyarakat, ilmu hidup ni kita kena didik kepada anak kita. Yang pertama sekali, belajar untuk lihat orang yang lebih dhaif kepada mereka. Yang keduanya, belajarkan untuk mereka, ajar untuk selalu berkongsi rasa apa yang dia dapat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebab ketika mana Nabi mendidik Fatimah, ketika Nabi mendidik Zainab, ketika mana Nabi mendidik anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi selalu suruh anak Nabi tu pergi main bersama dengan sepupu-sepupunya. Kamu pergi main dengan semua. Walaupun waktu itu Nabi ni bila dikira sebagai Nabi ni, kita kira Nabi ni golongan yang besar lah, pendakwah yang besar. Tapi Nabi tetap suruh kamu pergi main. Sama ada saudara kamu itu masih Islam ataupun belum Islam, kamu pergi main dengan dia. Sampaikan anak-anak Abu Lahab pun disuruh, kamu pergi main dengan anak-anak Abu Lahab. Kita, subhanallah, kalaulah kita tahu bapa dia mengutuk kita, taubatlah, kamu jangan main dengan anak dia tu. Masya-Allah. Kamu kena duduk dengan dia. Tapi tidak, disebutkan para penonton yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, disuruhnya anak-anak Nabi ni pergi berkawan dengan anak Abu Lahab. Last sekali apa yang berlaku para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dekat sana ayah ni dia sedang menunjukkan watak tawaduk, watak persahabatan, watak mudah didekati. Sebab itu Masya Allah Tabarakallah, ajar mereka berkongsi, ajar mereka apa untuk disyukuri, dan ajar kepada mereka tentang jati diri. Okey? Jadi bermaksud apa dia? Percaya dengan nilai yang ada pada diri mereka. Tak apa dik, pen ni adik mungkin tak sama dengan pen yang lain, tapi pen adik ni ada nilai. Ibu yang belikan, ibu start motor, ibu berhenti, ibu parking, ibu naik lift. Kita cerita tentang nilai ya. Jadi apabila kita ajar anak kita tentang nilai di sebalik sesuatu, maka mereka akan lebih melihat nilai yang lebih besar. Walaupun waktu itu kita merasakan ianya perkara yang ringan, tetapi percayalah dalam tarbiyah ni dia ada seni tau. Seni yang terlalu halus yang mencampurkan pelbagai elemen. InsyaAllah jika kita berjaya buat, anak kita akan jadi insan hebat. Subhanallah. Betul Ustaz. Lain lagi kalau kita duduk di taman perumahan kan. Mungkin taman perumahan kita ada pelbagai bangsa. Ada India, ada Cina. Maka tak salah untuk kita main. Betul? Main je. Yang lagi seronok, ayah pun turut serta. Nampak kamu ni siang pula tak ada goalkeeper. Tak apalah, ayah jadi goalkeeper je. Betul. Baik. Baik Ustaz, bila sebut tentang topik perbincangan kita pada pagi ini, tiada perbezaan darjat. Bagaimana pula kalau kita lihat dari sudut, tadi kita bicarakan tentang orang Islam. Kita bicarakan tentang orang yang bukan Islam. Jadi bagaimana dari sudut pekerjaan, mungkin kita boleh khususkan lagi. Ialah kadang-kadang orang kata, Ustaz, kita ni bos. Kalau tak tunjuk bosinya Ustaz, orang tak hormat. Jadi bagaimana cara lain, walaupun tak bosi tapi orang tetap hormat kita, supaya tidak nampak perbezaan darjat di situ Ustaz? Silakan. Subhanallah tabarakallah, antara perkara yang paling saya syukur pada Allah Taala, dalam usia sebegini Allah Taala selalu jumpakan saya dengan ramai tokoh-tokoh besar yang ada sifat tawaduk. Sampai orang sayang dekat mereka. Saya pernah tanya dalam majlis, saya kata masya-Allah tabarakallah, Allah ni selalu jumpakan saya dengan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh besar yang macam Allah suruh kita belajar sesuatu kan. Dalam perbezaan kerja ni, perkara pertamalah saya tahu semua daripada kalangan kita ni rasa berbeza-beza. Yang tengah tengok kita punya rakaman ni pun, ataupun yang tengah tengok siaran kita ni, ada yang rasa perbezaan Ustaz. Ada kawan dah dapat kerja, ada yang kena buang kerja. Ada yang dah 18 tahun Ustaz, dia ikat saya je, tak dapat lagi tetapnya Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Macam-macam dia risau. Allahumma salli ala Muhammad kan. Ustaz, saya dah tak larat dah Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata naik 1,500 Ustaz, tapi lepas naik 1,500 Ustaz, masya-Allah, ayam pula tak ada, contoh. Masya-Allah tabarakallah. Saya tertekan betul lah Ustaz. Dia kata, apa saya nak makannya Ustaz? Jadi sebab itu para penonton yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, antara perkara yang paling penting sekali adalah bagaimana kita faham wa faddalnahum
ala katsirin mimman khalaqnakum tafdila. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan dan Allah SWT berikan kita banyak kelebihan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Allah ni bagi kepada engkau banyak perkara yang betul-betul baik. Dan dalam keadaan yang sangat baik itu, maka tidak ada perkara yang jauh terkebelakang ataupun tertinggal dalam kehidupan kita. Bila mana kita nak membezakan darjat antara kita ni majikan dan juga kita ni adalah merupakan pasukan ataupun staf dalam kekuatan tersebut, pada saya cukup dibezakan daripada hijab istilah sahaja. Bermaksud kita boleh panggil dia tuan, kita boleh panggil dia puan, ya. Istilah ni penting tau. Hijab di antara pasukan dengan ketua. Tetapi hati kita tetap rasa akrab. Hanya dibezakan dengan hijab, istilah atas ikram terhadap kemuliaan dia, muliakan kemuliaan dia, tetapi bekerja seperti pasukan, bekerja seperti seorang abang kepada adik-adik, bekerja seperti seorang kakak kepada adik-adik. Di sana akan ada keyakinan dan kemuliaan. Jadi hanya dibezakan dengan gelaran dan kemuliaan, tetapi kerja bagaikan sebuah kekeluargaan. Subhanallah. Banyak yang kita belajar dari ustaz kita kena dengan matlamat tanyalah ustaz, iaitu daripada keliru kita menjadi tahu. Allah. Jadi bila kita dah tahu pada hari ini ustaz, apakah kesannya kepada mereka yang dah tahu tentang hadis ini tetapi tidak beramal ustaz? Mungkin sebagai kesimpulan untuk topik perbincangan kita pada pagi ini. Kesimpulan ni saya nak ambil pandangan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'na fi ulumi fi daraini amin ya rabbal alamin. Imam Al-Ghazali ada sebutkan kepada kita, apabila akibat tidak ada cinta dan perasaan yang mendalam kepada kita, yang pertama sekali bila dia tak amal dengan hadis ni, kata Al-Ghazali, mereka akan bercita-cita supaya hilang terus nikmat orang lain dan berpindah nikmat itu kepada dirinya. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, ambil nikmat dia ni, bagi dekat aku. Pernah tak kita rasa macam itu? Pernah, Ustaz. Tak apa, itu adalah proses kita kenal Allah Ta'ala. Ustaz, saya nak Allah Ta'ala buang dia. Kan lebih best kalau kita semua naik, berjaya sama-sama, kita seronok sama-sama, berkongsi rezeki sama-sama. Itu kan lebih hebat, Masya Allah, tabarakallah. Semua sama-sama semakin berkembang. Itu cukup luar biasa. Yang kedua apanya? Bercita-cita supaya hilang nikmat tersebut sekalipun ia tidak mendapatnya. Ini yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan yang ketiga adalah dia tidak bercita-cita nikmat itu hilang, tetapi dia tidak suka orang lain mendapat lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Pada akhirnya apa yang akan berlaku? Dia akan mendapatkan penyakit hatinya, seperti mana kata Al-Ghazali rahimahullah, apabila mereka tidak beriman dengan hadis berkaitan tentang cinta ini di antara satu sama yang lain. Akhir sekali kita akan hidup dalam penjara ketidaksyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, perbandingan, membeza-bezakan di antara satu sama yang lain. Ingat wahai manusia sekalian, kehidupan ni adalah saling berpaut di antara satu sama yang lain, dan kita tak boleh hidup sendiri walaupun kita ada segala-galanya. Namun bagi orang yang tahu nilai cinta, nilai keluarga, nilai persahabatan, mereka akan berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala ni dalam keadaan mendukung. Ya Allah, izinkan ya Allah kawan-kawan aku ni, ya Allah, terus dia berjaya, maju ya Allah. Kerana rasa gembira terhadap kejayaan orang lain adalah merupakan satu nikmat yang besar bagi mereka yang ada hati yang ikhlas. Ingat ya, kalau kita tengok orang lain berjaya, kita rasa gembiralah, seronok tengok dia berjaya. Itu adalah kenikmatan yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ikhlas dalam hubungan sesama makhluk dan yakin. Subhanallah. Saya teruja dengan kata-kata Ustaz Ahmad Fuad, dengan cinta kita saling mengenali, dengan cinta kita saling kasih mengasihi. Baik Ustaz, sebagai penutup program kita pada pagi ini, doa ringkas Ustaz, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya iaitu Da'i Hadari dan dua bintang ilmuwan kita
iaitu Ustaz Zul Ramli Razali dan juga Ustaz Muhammad Abdullah, bermula 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Dan cantiknya, istimewanya, kami bawakan siaran langsung khas untuk anda dari Masjid Negeri Shah Alam. Jadi teruskan bersama dengan kami Tanya Ustaz pada esok pagi. Akhir kata, kemuning di dalam semak, jatuh melayang ke dalam payah. Miski ilmu setinggi tegak, tidak mengasihi, apa gunanya? Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.